Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami pada hari ini. Saya Nur Izzatun Iziani Putri binti Muhammad Hadi selaku moderator untuk sesi perbincangan pada kali ini. Pada episod ini, kami akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang sekarang, yaitu pentadbiran Islam dalam dunia yang serba digital. Seperti yang kita lihat pada hari ini, dunia sedang bergerak ke arah teknologi yang sangat pantas. Kemunculan Artificial Intelligence atau AI telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, komunikasi, dan termasuk juga dalam pengurusan hal-hal keagamaan. Jadi, persoalan utama yang akan kita bincangkan ialah, adakah AI dan teknologi ini benar-benar membantu memperbaiki pentadbiran Islam atau sebenarnya ia membawa cabaran baru kepada umat Islam? Baiklah, untuk membincangkan isu ini, saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Saudari Nur Atika dan Saudari Nur Hanish Soleha. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita boleh mulakan dengan definisi asas dulu. Dan adakah apakah AI itu sebenarnya? Saudari Hanish Soleha. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Putri. Oke, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, apakah itu AI? Oke, nama kepanjangan AI itu adalah Artificial Intelligence atau AI ialah salah satu bentuk teknologi yang membolehkan sistem komputer meniru kebolehan manusia serta seperti berfikir, menganalisis data dan membuat keputusan dan menjawab persoalan. Okey, ia juga merujuk kepada keupayaan mesin atau komputer untuk tirulah tingkah laku pemikiran apa segala. Jadi ia adalah teknologi yang membolehkan sistem belajar daripada data, mengenal pola dan seumpama dengannya. Okey, seperti yang kita tahulah kan, AI ini kita banyak gunakan sudah dalam bidang pendidikan terutamanya seperti kita ni. Jadi dalam bidang pendidikan yang kita gunakan contoh-contohlah AI punya, orang bilang teknologi ni kita gunakan dalam assignment kita kan. Macam contoh ChatGPT, Quillbot, Perplexity, Gemini, macam begitu. Jadi menariknya AI ini bukan sahaja digunakan dalam bidang teknologi semata-mata, tetapi kini sudah masuk ke dalam bidang pentadbiran. Seperti sekarang lah pentadbiran, kita punya tajuk sekarang ni pentadbiran Islam kan, dalam ekonomi juga, pendidikan, malah termasuk juga pentadbiran Islam seperti pengurusan zakat dan sistem data umat Islam. Baiklah, menarik penjelasan itu, Saudari Hanish. Maksudnya teknologi ini bukan sekadar alat biasa, tetapi ia sudah menjadi sebahagian daripada sistem pengurusan moden. Betul apa yang diperkatakan oleh moderator. Kita boleh katakan AI ni, Artificial Intelligence ni sekarang adalah alat untuk membantu keputusan dalam banyak organisasi pada masa sekarang. Baiklah, kita masuk kepada bahagian utama, iaitu kesan positif AI dan teknologi terhadap pentadbiran ini. Saudari. Baiklah, terima kasih Cik Moderator atas soalannya. Antara kesan positif yang paling ketara lah yang kita boleh nampak dekat AI ni, dia ni memudahkan urusan masyarakat Islam. Gimana contohlah, kita ambil contoh dalam negara kita di Malaysia, pembayaran zakat ni boleh dilakukan secara dalam talian saja. Mendapat institusi zakat di masing-masing lah. Jadi kita di sini kita boleh nampak yang urusan kita ni boleh menjadi lagi cepat, lepas tu dan lagi mudah. Lepas tu kita pun tidak payah hadir secara digital, semata-mata membayar zakat saja. Jadi selain itu juga sistem pentadbiran haji pun sekarang ni
lebih tersusun melalui sistem digital tambahan yang secara tertalian je. Pernah lihat ramai orang guna aplikasi untuk Ya, bukan itu je. Teknologi ni juga ini membantu yang kita boleh lihat lah. Ramai orang ni, ramai pendakwah yang YouTube atau Instagram yang lepas kepada ini secara jadikan dakwah kita tu dakwah tu dijadikan lebih global dan tidak terhadlah kepada satu tempat. Maksudnya semua tempat. Saya ingin menambah sedikit tentang kelebihan kecerdasan buatan daripada manusia. Selain memudahkan urusan yang seperti yang dikatakan oleh saudari Atika tadi, AI juga membantu dalam akses kepada ilmu agama. Seperti hari ini, aplikasi Al-Quran digital, waktu solat automatik dan platform pembelajaran Islam memudahkan masyarakat untuk belajar agama di mana sahaja. Seperti ChatGPT kan kita gunakan dalam bidang pendidikan sekarang ni, ChatGPT, Gemini, Perplexity. Jadi namun begitu kita perlulah berhati-hati kerana tidak semua maklumat ni di internet tu sahih, betul. Maka adanya peranan guru dan ulama tetap penting. menarik. Kalau kita lihat sekarang, terlalu banyak institusi Islam di dunia yang sudah mula menggunakan teknologi, bukan? Contohnya, ada masjid yang menggunakan sistem AI untuk pengurusan jemaah dan jadual kuliah. Ada juga aplikasi yang membantu menentukan arah kiblat dengan lebih cepat. Betul. Malah bukan di beberapa negara Islam juga. AI ini digunakan untuk menganalisis data wakaf dengan agihan bantuan kepada golongan asnaf lah. Supaya agihan tu apa orang bilang lebih efisien dan lebih tulus. Baik, kita sudah lihat banyak manfaat. Tetapi setiap teknologi ini pasti ada cabarannya. Jadi, apakah cabaran utama AI dalam konteks pentadbiran Islam ini? Saudari. Cabaran paling besar yang kita boleh nampak adalah penyebaran maklumat palsu. Di mana di media sosial kita ni selalu nampak hadis atau hukum mahkamah agama tu dikongsi tanpa sumber yang sahih. Jadi ini ni boleh menyebabkan kita ni boleh makin keliru lah dalam masyarakat, dalam agama ni, sebab yang dorang sebarkan tu kita tak tahu betul ke tidak, lepas tu dari mana dorang ambil apa semua. Saya setuju apa yang diperkatakan oleh saudari Atika tadilah. Tambahan pula, AI ataupun kecerdasan buatan manusia ni juga boleh memberikan jawapan yang tidak tepat ataupun salah jika ia digunakan tanpa pengawasan ilmuwan, tanpa pengawasan yang lebih sistematik. Jadi ini sangat berisiko kerana masyarakat mungkin menganggap semua jawapan AI itu adalah benar, sedangkan ia tetap perlu disemak oleh pihak yang berautoriti, terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan hukum agama, akidah dan fatwa. Kesilapan maklumat seperti salah tafsiran nas, petikan dalil yang tidak lengkap atau pandangan yang terkeluar daripada disiplin ilmu Islam boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Justru penggunaan AI perlu dilihat sebagai alat bantuan untuk mendapatkan maklumat awal, bukannya sebagai sumber rujukan utama yang boleh menggantikan peranan para ilmuwan dan institusi berautoriti.
Setiap maklumat yang diperolehi hendaklah disemak, diteliti dan dirujuk semula kepada pakar atau yang lebih berpengetahuan terhadap pentadbiran Islam, terhadap pendidikan Islam bagi memastikan kesahihan serta ketepatannya. Maksudnya di sini walaupun teknologi kita canggih, contohnya kita ada Gemini, ChatGPT, apa-apa kita punya persoalan kita boleh direct tanya di ChatGPT ataupun Gemini. Kita mesti juga tengok ceramah-ceramah kan, macam dari pakar agama lah begitu, ataupun daripada perkongsian ulama. Kita tak boleh juga macam orang bilang. Betul. Selain itu, satu lagi cabaran adalah kebergantungan berlebihan kepada teknologi. Jika manusia ni terlalu bergantung kepada AI, ia boleh mengurangkan daya pemikiran kritikal dan keupayaan menilai suatu maklumat. Keadaan ini boleh menyebabkan masyarakat menjadi pasif dalam mencari, menilai dan memahami suatu ilmu secara mendalam kerana mereka hanya menerima jawapan yang diberikan tanpa membuat penelitian lanjut. Dalam konteks agama, sikap sedemikian amat membimbangkan kerana pemahaman terhadap suatu isu memerlukan penelitian terhadap dalil, konteks serta pandangan para ulama yang muktabar. Faham? Baiklah, sekarang mungkin kita boleh masuk kepada perspektif Islam pula. Saudari Hanish, adakah Islam faham? Baiklah, sekarang mungkin kita boleh masuk kepada perspektif Islam pula. Saudari Hanish, adakah Islam menerima penggunaan Islam tidak menolak teknologi, malah Islam sangat menggalakkan umatnya mencari ilmu dan menggunakan kemajuan untuk kebaikan. Dalam sejarah Islam sendiri, kita lihat ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi dan Ibn Sina menggunakan ilmu dan teknologi pada zaman mereka untuk memajukan tamadun. Perkara ini menunjukkan bahawa kemajuan teknologi selari dengan tuntutan Islam selagi penggunaannya berpandukan syariat dan memberi manfaat kepada manusia. Semangat para ilmuwan Islam terdahulu dalam meneroka ilmu pengetahuan membuktikan bahawa Islam sentiasa mendorong umatnya untuk berfikir berinovasi. Begitu kan? Islam ni dia ni menekankan aspek etika dan tanggungjawab. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT mengingatkan kita supaya kita ni menyelidik dahulu sesuatu tu sebelum kita mempercayainya. Kita tak bolehlah terima sesuatu maklumat tu bulat-bulat je. Kita kena selidik dulu, pastikan benda tu betul, baru kita boleh percaya. Jadi apa yang saya boleh cakap, ini ayat ni kan dia ni sangat relevan dengan dunia digital pada hari ini sebab maklumat ni bukan kerana maklumat ni boleh tersebar dalam beberapa saat je maklumat tu boleh tersebar. Jadi untuk selamat kita kena pastikan benda tu betul. Jadi jelaslah di sini bahawa Islam bukanlah seperti yang saudari Hanish cakap tadi, bukanlah 100% menolak teknologi. Tetapi dia lebih kepada mengawal penggunaannya supaya tidak membawa kepada mudarat. Seperti Jika kita lihat dari sudut falsafah, teknologi sebenarnya hanyalah alat ataupun medium. Nilai baik atau buruknya bergantung kepada manusia yang gunakannya lah. Jadi teknologi tidak mempunyai nilai moral secara mutlak. Sebaliknya, manusia yang menentukan arah penggunaannya sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Jika digunakan dengan niat yang baik serta berpandukan prinsip, etika dan syariat, teknologi mampu menjadi medium yang sangat bermanfaat dalam menyebarkan ilmu, memudahkan urusan kehidupan dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ia disalahgunakan tanpa kawalan,
ia boleh membawa kepada penyebaran maklumat palsu, kelalaian bahkan kerosakan sosial. Oleh hal yang demikian, lebih penting bukanlah menolak teknologi secara keseluruhan, tetapi membentuk pengguna yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Betul? Dalam konteks pentadbiran Islam kan, kita ni perlu pastikan yang teknologi tu dia ni tak menggantikan lah nilai kemanusiaan tu. Contohnya amanah, adil dan hikmah. Okay. Menarik pandangan itu, Saudari Nuratika. Jadi AI ini bukan ancaman, tetapi AI merupakan satu cabaran terhadap manusia sendiri. Cabaran untuk menggunakannya dengan bijak. Itulah cabaran yang sebenarnya. Karena seperti yang kita lihat, terlalu banyak penggunaan AI yang telah disalahgunakan, kan? Betul? Okay, jadi kita masuk kepada topik yang, saya buka topik baru di mana pada masa hadapan kan, saya lihat AI ni dia ni boleh menjadi platform yang sangat penting dalam pentadbiran Islam, di mana kita punya boleh sistem zakat automatik, lepas tu boleh menjadikan analisis data maklumat data umat Islam ni lagi teratur, lepas tu pengurusan wakaf digital dan sistem pendidikan. Namun, kita perlulah memastikan ia tidak menggantikan nilai manusia dalam membuat keputusan, terutama yang melibatkan hukum agama. Sebab keputusan yang melibatkan hukum agama ni, dia memerlukan pertimbangan yang mendalam, kefahaman terhadap dalil-dalil syarak, penelitian terhadap konteks semasa serta kebijaksanaan dalam menilai maslahat dan mudarat suatu perkara. Jadi semua ni tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi, kerana AI hanya berfungsi berdasarkan data dan algoritmanya sendiri tanpa memiliki kefahaman rohani, hikmah serta keupayaan ijtihad seperti yang dimiliki oleh para ulama. Jadi, teknologi seharusnya berperanan sebagai alat sokongan dalam membantu proses pencarian maklumat. Manakala penentuan hukum dan keputusan akhir mestilah dirujuk kepada pihak berautoriti agar kesucian ajaran Islam terus terpelihara. Sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa AI dan teknologi ini amatlah memberi banyak manfaat kepada pentadbiran Islam. Seperti bayar zakat tu kan, dan memperluaskan dakwah ke seluruh dunia. Banyak yang influencer semua keluarlah mereka menggunakan platform AI kan. Namun dalam masa yang sama, ia turut membawa cabaran seperti penyebaran maklumat palsu, kebergantungan berlebihan kepada teknologi seperti yang Saudari Hanish cakap, menyebabkan otak kita ditepu, kita tergantung kepada teknologi, dan risiko salah faham dalam agama. Sebab kalau kita bergantung sudah dengan AI ini, malas sudah tu kita mau kat ceramah kita sudah ada jalan yang mudah untuk mendapatkan apapun jawapan terhadap soalan agama yang timbul. Jadi oleh itu penggunaan teknologi ini perlu diseimbangkan dengan ilmu, etika dan panduan syariah Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua rakan saya pada hari ini atas perkongsian yang amat bermanfaat dan berilmiah. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang setia bersama kami sehingga ke akhir podcast kami ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan membuka minda kita semua tentang peranan teknologi dalam dunia Islam. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Nuratika dan Saudari Nurani Solehah. Sampai sini sahaja podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.